Mr. Knight dah ada ke? Dah ada dah. Dah ada. Dah ada. Ha, Okey. Mr. Mr. Knight Knight. tengah. Okey, Mr. Knight, silakan. Dia muted. Boleh ambil Mr. Knight. Okey, Mr. Knight dah okey. Yes. Mic test 1 2 3. Okey, boleh dengar. Boleh, boleh. Okay, boleh dengar. Orang lain saya tak tahu lah. So Mr. Knight, malam ni satu lagi soalan quiz nanti kita ambil daripada market outlook lah. Okay, boleh boleh. Hmm. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Uh, boleh saya mulakan untuk market outlook pada malam ni? Boleh, silakan. Okey, terima kasih. Okey, jadi market outlook pada malam ni kita akan mulakan dengan fundamental analysis lah. Okey, macam biasa. Okey. Untuk fundamental analysis kita pada malam ni, okey, kita nak mulakan dulu dengan kita punya review terhadap kalender ekonomi kita pada minggu ni. Okey, which is kita nak lihat okey pada minggu ni apa highlight kita ataupun data-data ekonomi yang kita kena bagi tumpuan ataupun berita-berita ekonomi yang perlu kita bagi tumpuan untuk kita melihat orang kata apa, pergerakan impulsif ataupun high volume untuk yang pertama sekali harga emas dan juga mata wang US dollar lah. Okey, kita mulakan dengan hari ini. Okey, 16 Oktober tahun 2023. Kalau kita lihat dekat kalender ni, okey, hari ini hari Isnin, kita ada satu news pada pukul 8.30 tadi, iaitu Empire State Manufacturing Index. Yang mana dekat sini kita tahulah, okey, Manufacturing Index, yang mana ini merupakan indeks pembuatan. Okey, indeks pembuatan ni dia memberi gambaran kepada sektor penghilangan dan juga industri di US. Okey, yang mana dekat sini yang depan dia Empire State. Maksud Empire State ni, yang ni dia memberi fokus kepada salah satu negeri dekat US lah, iaitu New York. So ini adalah indeks pembuatan bagi negeri New York lah. Kalau kita lihat dekat sini, dia punya data agak sedikit merosot. Okey, berbanding bacaan bulan lepas, iaitu bacaan bulan lepas berjaya mencatat 1.9. Okey, bulan ini merosot kepada negatif 4.6. Maksudnya industri pembuatan di New York, terutama sekali, agak pada bulan ni, iaitu review bacaan daripada bulan lepas, agak merosot sedikit. So apa impact news pada pukul 8.30 tadi terhadap mata wang US dollar? Impact data pembuatan ni terhadap mata wang US dollar, yang mana kalau katakan data pembuatan ni melonjak, bermaksud positif impact. Impact positif kepada dolar. Maksudnya dolar akan strengthen lah. Tapi kalau katakan dia punya data dia berkurang, berbanding jumlah yang lepas, bermaksud dolar lebih ke arah weak lah. Tetapi news high impact ni, kalau kita lihat, dia memberi tumpuan kepada salah satu negeri sahaja di US, yang mana US ni dia punya negeri dia banyak. Tapi one of negeri-negeri utama dia adalah New York lah. Jadi dekat situ kesan dia agak orang kata apa, lebih kecil berbanding manufacturing index yang lain. Contohnya kita ada indeks tinjauan ISM. So yang tu antara yang utamalah untuk indeks pembuatan di US. Walaupun ini saiz ukuran dia agak kecil, tapi still lagi dia akan memberi pengaruh kepada pergerakan indeks dolar, iaitu harga mata wang dolar itu sendiri, yang mana ini menyebabkan mata wang dolar ataupun sentimen dolar untuk melemah.
Bila sentimen dolar melemah bermaksud dia membuka ruang pada harga emas tu sendiri untuk mengukuh. Okey, itu adalah news untuk pukul 8.30 tadi. Okey, kita beralih pula pada hari Selasa. Okey, hari Selasa kita ada retail sales dan juga core retail sales. Okey, apa maksud retail sales ni? Retail sales ni bermaksud jualan runcit. Okay, ingat retail sales bermaksud jualan runcit. Apa itu jualan runcit? Jualan runcit tu maksudnya news ni mengukur tahap jualan dalam pasaran bagi level runcit ataupun peniaga dengan konsumer. Peniaga dan konsumer. Dekat sini kalau katakan indeks ni ataupun data ni bertambah, bermaksud ada lonjakan permintaan bagi produk barangan dan juga perkhidmatan bagi level pengguna. Maksudnya rakyat ni mula berbelanja, perbelanjaan rakyat meningkat. Itu menunjukkan data retail sales meningkat. Tetapi kalau katakan data retail sales ni merosot, ini menunjukkan corak perbelanjaan rakyat. Okey. Retail sales ni nak memberi petunjuk kepada corak perbelanjaan rakyat, yang mana corak perbelanjaan rakyat ni menentukan, boleh menentukan juga ekonomi sesebuah negara tu sedang berkembang dengan positif ataupun tidak. Yang mana kalau katakan perbelanjaan rakyat bertambah, bermaksud ekonomi negara tersebut sedang berkembang positif. Tetapi kalau katakan perbelanjaan rakyat berkurang, rakyat tidak berbelanja, rakyat lebih ke arah kita panggil dengan bahasa mudahnya berjimat cemat lah. Membuat catuan dalam perbelanjaan ini menunjukkan tanda-tanda kurang sihat terhadap ekonomi negara. Jadi ada beberapa faktor lah kenapa rakyat membuat catuan perbelanjaan ni. Sama ada kos sara hidup yang meningkat, komitmen meningkat, harga barangan terlampau tinggi, ataupun polisi bank negara yang terlalu ketat. Maksud polisi bank negara yang terlalu ketat ni, kita merujuk kepada kadar faedah lah. Khususnya yang mana kadar faedah ni yang akan memberi kesan kepada rakyat. Yang mana kalau kenakan kadar faedah yang terlampau tinggi, bermaksud komitmen rakyat juga akan bertambah. Ini menyebabkan trend perbelanjaan rakyat akan berkurang ataupun rakyat start membuat catuan dalam perbelanjaan harian. Jadi retail sales punya bacaan akan merosot. Jadi dekat sini retail sales kita tak dapat lagi report bagi bulan ni sebab report ni akan ataupun data ni akan dikeluarkan pada pukul 8.30 hari Selasa. Jadi dekat sini kita hanya boleh lihat data sebelum ini dan juga data forecast, iaitu data ramalan bagi bulan ni. Kena faham data ramalan ni hanyalah petunjuk awal saja. Mana kalau nak tanya tepat atau tidak data ramalan ni, boleh dikatakan 50-50. Projection bagi data ekonomi ni 50-50. Kadang-kala tepat, kadang-kala tak tepat. Tapi dia hanya boleh bagi gambaran awal kepada kita lah. Yang mana fokus dekat sini kalau lihat merosot daripada 0.6 merosot kepada 0.3%. Bermaksud penurunan tu separuh daripada bacaan bulan lepas. Apa akan jadi kalau katakan separuh jatuh ni? Daripada 0.6 jatuh kepada 0.3%. Kalau katakan perkara ni berlaku, bermaksud ada penurunan secara mendadak terhadap perbelanjaan rakyat. Kita lihat rakyat mula kurang spending. Bila kita lihat rakyat ni kurang spending, bermaksud ada tanda-tanda kepada
kelembapan dalam ekonomi negara. Sebab apa? Sebab rakyat kurang berbelanja. Okey. So kat situ bila katakan tanda-tanda kelembapan terhadap ekonomi, ini merupakan impak yang negatif kepada mata wang sesebuah negara. Kalau katakan impak yang negatif kepada mata wang sesebuah negara, apa akan jadi pada indeks ataupun harga mata wang negara tersebut? Indeks ataupun harga mata wang negara tersebut akan merosotlah. Maksudnya harga dia akan jatuh. Bila harga mata wang tu jatuh, khususnya US dollar, ini akan membuka peluang ataupun kesempatan kepada kenaikan bagi instrumen emas lah. Sebab kita tahulah, okey, antara emas dan US dollar ni pergerakan dia berlawanan antara satu sama lain. Kalau katakan emas mengukuh, mesti kita lihat dolar yang akan melemah. Kalau katakan emas ni melemah, bermaksud dolar sedang mengukuh. Ini adalah basic nature di antara pergerakan emas dan juga dolar. Okey, ketika orang kata apa, tiada sebarang campur tangan ataupun impak luar. Impak luar dekat sini merujuk kepada orang kata apa, global crisis lah. Yang mana kalau katakan ada impak daripada luar iaitu global crisis, yang ni akan trigger kedua-dua instrumen ni untuk menjadi safe haven. Safe haven ni saya dah sharekan pada minggu lepas lah. Apa maksud safe haven ni dan apa yang akan berlaku ketika instrumen safe haven ni mendapat permintaan lah. Okey, dari sudut dolar dan juga emas. Okey, kemudian sambung pada hari Rabu 18 Oktober. Okey, hari Rabu 18 Oktober ni kalau kita lihat tak ada sebarang tanda ataupun kesan untuk high impact news. Macam mana kita tahu dia tak ada sebarang tanda ataupun kesan untuk high impact news? Kita lihat pada label ataupun warna ni. Okey, yang mana high impact ni warna dia warna merah. Label dia label warna merah. Selain daripada itu, orange menunjukkan medium impact, kuning menunjukkan low impact. Jadi kita hanya bagi fokus kepada yang berwarna merah. Jadi news yang berwarna merah seterusnya adalah pada 19 Oktober, hari Khamis. Apa yang kita ada pada hari Khamis? Okey, hari Khamis kita ada unemployment claim. Apa itu unemployment claim? Unemployment claim merupakan orang kata apa, data bagi pengangguran ataupun jobless. Ini merupakan satu insurans kepada sesiapa yang menganggur di US lah. Mr. Knight tak ada sound. Okey, tunggu sekejap. Rasanya line Mr. Knight tak ada kot. Sekejap ya, tunggu.
Test 1 2 3. Okey, boleh dengar. Okay, boleh dengar. Okey, kita sambung tadi Okey, tadi kita terputus ataupun terhenti dekat jobless claim kan. Okey, tuntutan pengangguran. Okey, saya ulang balik untuk tuntutan pengangguran ni ataupun unemployment claim. Yang mana unemployment claim ni dia punya news dia okey terbalik daripada normal impact lah. Kalau yang sebelum dia makin bertambah maksudnya makin positif terhadap ekonomi. Tetapi disebabkan unemployment claim ni bermaksud satu bacaan kepada pengangguran. Kita tahu pengangguran ni dia punya kesan pada ekonomi adalah kurang baik lah. Yang mana kalau katakan pengangguran bertambah bermaksud ekonomi akan berada dalam keadaan yang negatif. Sebab apa? Sebab pengangguran ni tak memberi sebarang input terhadap ekonomi. Jadi, kalau katakan unemployment claim ataupun jobless claim, ada certain kalender you lihat, dia akan tulis jobless claim. Ada certain kalender seperti di Forex Factory, dia tulis unemployment claim. Dia adalah dua perkara yang samalah. Okey, jobless ataupun unemployment dia merujuk kepada perkara yang sama iaitu pengangguran, tidak bekerja. Jadi kalau katakan unemployment claim ni dia punya data bertambah, bacaan dia bacaan dia bertambah berbanding sesi yang lepas ataupun bacaan yang lepas, bermaksud news ni menunjukkan negative impact. Memberi kesan yang buruk terhadap ekonomi. Bila dia memberi kesan yang buruk terhadap ekonomi, jadi get prepared. Apa yang akan memberi kesan yang buruk terhadap ekonomi? Bermaksud mata wang negara tersebut ataupun dekat sini kita merujuk kepada US dollar. US dollar akan melemah. Bila katakan US dollar ni melemah, dia akan kepada goal untuk mengukuh. Sebab apa? Sebab macam saya bagi tahu tadi, dia berlawanan. US dollar ni dia punya impact berlawanan dengan harga emas. Itu untuk news hari Khamis. Bukan kadar, tuntutan bagi pengangguran. Kita lihat pula pada hari Jumaat 20 Oktober. Kita ada satu news iaitu pada pukul 12 pagi. Tengok dekat situ pukul 12 pagi. Apa? Speak daripada Federal Reserve punya chairman iaitu Jerome Powell. Merupakan satu karakter yang penting dalam Federal Reserve lah. Yang mana Federal Reserve ni merupakan bank negara bagi US ataupun kita panggil sebagai Central Bank US. So Central Bank US ni sangat penting lah. Central Bank US ni lah yang menetapkan kadar faedah, yang menetapkan polisi, yang menetapkan dana terhadap kerajaan. Itu semua di bawah tanggungjawab Federal Reserve. Jadi apa yang Federal Reserve ni buat? Federal Reserve sekarang lebih ke arah kepada nak memberi orang kata apa? Indikasi kepada kita bahawa akan berlaku sekali lagi kenaikan kadar faedah. Yang mana kalau katakan berlakunya kenaikan kadar faedah, bermaksud indeks dolar akan mengukuh. Seperti yang lepas-lepas punya kesan lah. Setiap kali kenaikan kadar faedah dilakukan, dia memberi positif impact kepada dolar. Jadi, speak Powell kali ini akan memberi kemungkinan lah. Apa yang dipredik oleh penganalisis pasaran, speak kali ini akan memberi lebih banyak petunjuk kepada next sebutan bagi Federal Fund Rate. Maksudnya announcement untuk next Federal Fund Rate, kemungkinan petunjuk je kita akan nampak pada hari Jumaat ni lah. Sama ada Federal Reserve ni serius untuk menaikkan kadar faedah pada awal November
Kadar faedah sekali lagi dia punya rate dia akan dikeluarkan pada 2 November tak silap saya. Betul-betul awal bulan. Okay, get ready. Okay, mata wang dolar akan mengukuh. Tetapi kalau dikekalkan sama, kita lihat dia dikekalkan sama pada kadar yang tinggi. Juga akan menyebabkan dolar mengukuh. Tetapi kalau katakan dikurangkan, baru dolar akan melemah. Cuma sekarang ni kita tak lihat lagi sebarang kemungkinan untuk dikurangkan lah. Yang mana tiada sebab untuk US kurangkan kadar faedah dia di tengah-tengah krisis inflasi yang sangat kritikal ni. Yang mana bacaan inflasi sekarang ni masih lagi kekal di 3.7%. Sasaran Bank Pusat adalah 2%. Masih jauh lagi sasaran dia. Okey, masih perlu diturunkan lagi. Kemungkinan usaha untuk menurunkan ni memerlukan kadar faedah yang lebih tinggi. Jadi kalau dinaikkan kadar faedah yang mana sekarang ni berada di paras 5.5 tak silap saya. Kalau dinaikkan lagi kepada 5.75 ke ataupun 6%, kemungkinan besar dolar akan sangat kukuh. Bila dolar sangat kukuh ni menunjukkan emas akan melemah lah pada ketika tersebut. Itu news untuk Powell punya speak. Yang mana kita nak menantikan sebarang petunjuk bagi kadar faedah. Yang mana sebelum ni siri-siri news yang lepas ataupun siri-siri speak dan juga press conference daripada Powell memang menunjukkan tanda-tanda bahawa bulan 11 ni akan ada kenaikan kadar faedah. Jadi kalau katakan news pada Jumaat ni sebut perkara yang sama, peluang yang besar lah yang akan kita lihat. Next upcoming Federal Fund Rate akan dinaikkan faedah. Kalau katakan this Friday dia tak sebut apa-apa tentang kenaikan kadar faedah, jadi kita akan terus berteka-teki lah sampai ke bukan Jumaat, sampai ke 2 November nanti untuk menjawab teka-teki kita sama ada dinaikkan ataupun tidak. Tapi pasaran memang sangat yakin lah. Kalau kita lihat voting terhadap interest rate, majority vote kepada kenaikan kadar faedah. Berpandangan lah. Majority vote berpandangan bahawa akan berlaku kenaikan kadar faedah pada bulan 11 dan ada sebahagian yang vote kepada bulan 12 maybe, dan hanya sebahagian kecil yang vote tiada sebarang kenaikan kadar faedah sehingga tahun depan. Sekurang-kurangnya. Tapi itu sangat minoriti lah kita bagi. Majoriti tak bulan 11, bulan 12 pasti akan ada kenaikan kadar faedah sekali lagi daripada Federal Reserve. Kita lihat. Sebelum ni siri-siri yang lepas tanpa gagal kalau dinaikkan kadar faedah ataupun dikekalkan pada paras yang sama, memang kita lihat dolar akan terus mengukuh. Bagi short term. Long term mungkin kita akan dapat lihat kesan dia dalam time frame setahun yang akan datang. Kalau diteruskan dengan kenaikan kadar faedah ke paras yang lebih tinggi, ini akan menekan ekonomi pada arah yang lebih kritikal. Tapi itu very long term punya efek. Yang mana ini dilihat dari segi tahunan punya pergerakan ekonomi. Contoh yang berlaku pada awal tahun 2023 lah kita lihat, disebabkan kenaikan kadar faedah yang terlalu agresif daripada Bank Pusat ni, performance ekonomi pada suku pertama tahun 2023 agak teruk, yang mana menunjukkan semua data-data ekonomi merah lah, ataupun data-data ekonomi ni menunjukkan kesan-kesan yang negatif. So bila data-data ekonomi ni menunjukkan kesan negatif, Bank Pusat perlu cepat mengambil tindakan untuk pulihkan balik. Data-data ekonomi ni dia banyak sektor lah. Sektor pembuatan, sektor perkhidmatan, sektor pekerjaan, dan sektor perbelanjaan rakyat, sektor harga barang, dia banyak. Semuanya, hampir kesemuanya menunjukkan negative impact.
So pada waktu tu apa yang dibuat oleh Federal Reserve? Federal Reserve terpaksa hentikan buat sementara kenaikan kadar faedah dan mula start balik kenaikan kadar faedah tapi pada jumlah yang kecil pada pertengahan tahun ini. Sampai di hujung tahun ini akan dinaikkan lagi sebab masih belum mencapai paras yang Federal Reserve nak bagi inflasi dia, iaitu sampai 2%. Banyak penganalisis ekonomi menyebut bahawa Federal Reserve akan terus kekalkan pada satu paras yang tinggi. Tapi kalau katakan mendesak, akan naikkan pada paras yang lebih tinggi. Itu pandangan orang kata apa, pakar ekonomi lah. Kebanyakan pakar ekonomi. Sebab Federal Reserve memang sekarang dia punya aim adalah untuk menurunkan inflasi. Kalau katakan tak berjaya turunkan juga inflasi ni, ini akan memberi satu masalah yang besar kepada ekonomi US tu sendiri. Yang mana akan berlaku recession lah. Kalau katakan berlaku recession di US ni sekali lagi, ni akan menyebabkan keruntuhan banyak ekonomi negara-negara lain. Itu kita habis cerita tentang speech daripada Powell yang akan keluar ataupun yang akan diadakan pada Jumaat minggu ni. Kalau kita lihat pula di intraday, yang mana website berita ekonomi, headline dekat sini banyak yang bercerita tentang kenaikan ataupun pergerakan indeks ataupun instrumen emas yang naik secara mendadak pada minggu lepas. So banyak yang menceritakanlah kenapa gold dan juga dolar naik secara mengejut pada penghujung minggu lepas. So ini ada kaitan dengan yang berlaku di Timur Tengah sekarang, Middle East sekarang, iaitu konflik yang berlaku antara Hamas dan juga negara haram Israel lah. Yang mana berlaku ketegangan di sana yang menarik perhatian dunia. Jadi bila perkara ni minggu lepas jadi semakin buruk, dia mencetuskan panik ataupun kerisauan dalam pasaran dunia. So bila tercetusnya panik dan kerisauan dalam global market ni, satu instrumen yang akan menjadi tumpuan oleh player-player pasaran ni, iaitu safe haven. So safe haven ni dia ada banyak list lah, tapi top 2 yang kita boleh listkan adalah gold dan juga US dollar. Jadi minggu lepas, penghujung minggu lepas, kedua-dua instrumen ni mencatatkan kenaikan. Sama ada gold dan juga emas, kedua-duanya mencatatkan kenaikan dari segi indeks lah. Kalau kita lihat indeks dolar pada penghujung minggu lepas juga mencatatkan kenaikan. Kalau lihat dekat sini, kenaikan hampir 1% lah indeks dolar di penghujung minggu lepas. Sama juga dengan harga emas. Kalau kita lihat harga emas dekat sini, harga emas juga membuat kenaikan. Nampak dekat sini? Kenaikan yang mana emas ni lebih lah. Kenaikan pada penghujung minggu lepas, emas mencatatkan. So kenaikan ni sama ada bagi dolar dan juga emas, semuanya adalah disebabkan perkara yang sama, iaitu panik dan juga kerisauan yang tercetus dalam pasaran disebab. Dekat sini, apa komen untuk konflik di antara Hamas dan juga negara haram Israel ni? Sekiranya konflik ni berterusan dan jadi semakin buruk, peluang yang besar kita nampak untuk terus instrumen-instrumen yang menjadi safe haven ni untuk dia punya permintaan meningkat. Sama ada dolar dan juga emas, kedua-duanya kemungkinan akan mencatatkan kenaikan lah. Sama ada kenaikan tu secara volatile ataupun tidak.
kedua-duanya akan mendapat permintaan disebabkan konflik ni lah. Tapi kalau katakan konflik ni berjaya diselesaikan dalam masa terdekat ni, okey, permintaan bagi instrumen ni iaitu currency akan mula reda balik lah. Cuma kenaikan pada hujung minggu lepas ada disebabkan panik yang berlaku dalam pasaran. Bukanlah kejatuhan indeks bagi dolar ke tidak. Okey, ianya dia dicetuskan oleh panik dalam pasaran. Okey, ada apa-apa soalan tak untuk fundamental analysis kita pada minggu ini? Sebelum kita pergi ke technical analysis. Ada sebarang soalan? Ada soalan untuk fundamental? Ada soalan boleh tanya Mr. Naik sebelum Mr. Naik bercakap berkenaan dengan teknikal. Tanya aja. Mr. Naik akan jawab. Okey, perang dijangka berlarutan. So USD dan gold menaik ke? Okey, macam saya katakan tadi, kalau katakan konflik ni berlarutan dan semakin parah ni dalam konteks dia semakin parah ataupun semakin kritikal, yes, instrumen safe haven seperti gold dan juga USD memang demand dia akan meningkat. Okey, tapi kalau kita lihat sekarang, okey, konflik tu still lagi berlarutan tapi dia di awal minggu ni lah. Okey, apa yang kita dapat setakat awal minggu ni, okey, dia masih lagi macam minggu lepas. Okey, tak ada lagi sebarang kejutan-kejutan besar. Tapi kalau katakan ada kejutan-kejutan besar seperti di awal minggu lepas, yang mana semua tiba-tiba tumpuan dunia terarah terhadap konflik di Timur Tengah ni, okey, menjadi semakin parah, yes. Kedua-dua instrumen ni akan meningkat dia punya demand. Tapi for now, okey, kalau katakan dia semakin reda, okey, instrumen safe haven ni akan kembali macam biasalah. Okey, iaitu dia punya demand akan mula orang kata apa merosotlah, tak seperti macam minggu lepas. Yang mana minggu lepas memang kita lihat kedua-dua instrumen ni mencatatkan kenaikan yang agak drastik lah. Okey, bagi penghujung minggu lepas kalau kita lihat indeks dolar berjaya naik sebanyak 1.1%, emas pula berjaya naik sebanyak 3.5%. Okey, selepas satu kejatuhan yang agak lama lah. Okey, yang mana emas dah jatuh dalam masa beberapa bulan secara berturut-turut. Itu adalah kenaikan pertama, okey, yang ditunjukkan oleh instrumen gold. Okey, dalam masa lebih daripada 6 bulan. Kalau kita lihat kan dalam time frame yang besar lebih daripada 6 bulan tak ada lagi kenaikan-kenaikan yang berlaku seperti minggu lepas. Okey, menjawab tak persoalan tu, Puan Doraini? Faham. Jom technical. Okey, boleh. Okey, jadi kita terus pergi ke technical analysis untuk review kita punya harga emas ni. Okey. So bagi technical analysis, saya kira ni mungkin berita yang baik lah kot. Okey, yang ditunggu-tunggu oleh investor emas ni. Okey. Untuk technical analysis, kita recap balik kita punya analisis pada minggu lepas. Okey, yang mana analisis minggu lepas, okey, counting kita terarah kepada pergerakan bearish yang mana harga emas kita jangkakan hampir masuk kita punya low risk buy zone. Okey, yang mana low risk buy zone diletakkan menggunakan bacaan Fibonacci iaitu level dia lebih kurang di bawah 1800. Itu bacaan Fibonacci
Okey, bacaan Fibonacci low risk buy zone yang kita jangkakan, yang mana ia merupakan zon bagi penamat wave 2 dan juga wave C. Yang mana kalau katakan wave C ni lengkap, bermaksud secara automatiknya wave 2 juga lengkap. Okey, apa jadi bila wave 2 ni lengkap? Bila wave 2 lengkap bermaksud permulaan bagi pergerakan cycle yang baru ataupun wave yang baru. Okey, wave major yang baru iaitu wave 3. Yang mana wave 3 ni dah banyak kali kita bincangkan, yang mana wave 3 ni kalau katakan pergerakan dia trigger ataupun cycle dia bermula, kenaikan wave 3 ni kita akan lihat very strong bullish punya movement yang kita panggil sebagai impulsive pattern, yang mana minimum kenaikan dia adalah sebanyak 2100. Itu yang sering kita bincangkan beberapa bulan lepas. Tetapi waktu tu wave 3 belum bermula lagi. Kita masih lagi dalam correction wave 2. Okay. Dan apa yang berlaku pada minggu lepas? Okay, minggu lepas berlakunya yang kita panggil sebagai minggu lepas dan juga 2 minggu lepas lah, kita panggil sebagai trend reversal berlaku. Yang mana trend reversal berlaku di atas zon jangkaan kita. Sangat-sangat dekat dah dengan zon jangkaan kita tu, iaitu berlaku pada level 1810. Level yang kita target untuk dia start buat reversal adalah 1800 ke bawah. Tapi dia berhenti di 1810. Jadi kalau tanya saya, kalau katakan dia berhenti di 1810 dan mula membuat kenaikan, adakah penurunan bagi wave 3 itu boleh dikira sebagai tamat? Okey, jawapan saya ya. Boleh dikira sebagai tamat. Sebab apa? Sebab rujukan kita bagi 1800 ke bawah tu hanyalah rujukan bagi Fibonacci. Okey, dalam Elliott Wave punya analisis, untuk memberi confirmation terhadap sesuatu cycle tu tamat atau tidak, bukanlah pada paras harga yang dicapai oleh Fibonacci, tidak, tapi pada formation harga. Kalau katakan formation harga tu turun walaupun tak mencapai paras Fibonacci yang kita panggil common level, tetapi dia punya structure dia lengkap. Contohnya dalam wave C kita nak lihat ada 5 wave asas. Kalau kita nampak 5 wave asas, subwave dia, walaupun dia tak hit Fibonacci level yang selalu dia hit bagi wave 2, iaitu level 0.618, wave tersebut boleh diestablishkan sebagai tamat lah kalau berlakunya reversal selepas 5 wave dan berlakunya kenaikan bagi cycle yang baru. Dan itu apa yang berlaku bagi emas pada minggu lepas lah. Kalau saya filter down pada time frame biar kecil, wave C kalau kita lihat memang cukup lengkap dengan 5 wave lah. 1, 2, 3, 4, 5 dan penghujung dia ni membuat reversal. Dia membuat reversal. Apa maksud reversal? Iaitu harga berpatah balik lah. Berubah arah daripada downtrend kepada uptrend. Dan uptrend ni kita lihat kepada corak uptrend. Corak uptrend juga diambil kira. Corak uptrend ni berbentuk impulsif ataupun dekat sini kita panggil dia punya kenaikan tu agresif. Yang mana kenaikan agresif ni merujuk kepada ciri-ciri motif. Macam kita katakan tadi, wave 3 dia punya ciri-ciri dia adalah motif punya movement, iaitu kenaikan yang sangat volatile. Jadi itu ada, ciri-ciri tersebut ada pada kenaikan yang berlaku pada minggu lepas. Jadi kita establishkan for now wave C tamat. Bila wave C tamat bermaksud wave 2 tamat, iaitu the lowest point adalah pada 1810. Dan kenaikan sekarang ni, kenaikan dah hampir berapa persen? Kenaikan dah hampir 6.6%. Ini merupakan wave yang pertama. Wave yang pertama bagi pergerakan wave 3 major. Wave 3, bentuk dia, bentuk asas dia adalah macam ni. Ini adalah bentuk asas bagi wave 3. Kalau kita lihat dia ada wave 1, kenaikan bagi wave 1, kemudian dia ada retracement bagi wave 2, kemudian kenaikan lagi bagi 3, 4 dan 5.
So ini baru dia akan melengkapkan 3 meja. Dekat atas ni akan ada label 3 lah. Okay, kita akan letak label 3 dekat atas ni. Okay, label 3. Yang mana 5 ni lengkap bermaksud 3 ni lengkap. Jadi ini yang sedang berlaku pada goal sekarang ni. Okay, yang mana kenaikan tu sekarang ni kita berada di fasa ni lah. Okay, kenaikan bagi 1. Yang mana 1 kalau kita pecahkan dia punya subwave. Okay, saya dah buat pecahan bagi subwave dia. Sekarang ni berada di paras 4 dan akan naik 5. So 5 ni kenaikan dia maybe akan tamat di paras 1950. Okay, 1950 ataupun kawasan yang berdekatan dengan tu lah. Kalau kita tarik Fibonacci extend kejap kita tarik Fibonacci extend dekat sini. Okay, kita pakai level. Ini level-level yang mana kemungkinan besar akan berlaku sekali lagi retracement untuk penghujung wave 1. Ini dari segi Fibonacci. Ada kemungkinan dia akan touch di level ataupun dia akan berhenti sebelum level-level ni lah. Okay, 3 level ni. Yang mana selepas saja dia berjaya membuat kenaikan di level ni dan membuat retracement turun ke bawah, itu merupakan retracement bagi wave 2. Jadi retracement bagi wave 2 ni, okay, adalah peluang yang baik. Okay, peluang yang baik untuk kita letakkan position GAE kita. Yang mana di wave 2, okay, dia punya risk dia adalah low. Bermaksud low risk punya zone di kawasan penurunan wave 2 ni. Jadi pada tanya saya, kalau sekarang ni bagi kenaikan 1 ni, macam mana dari segi risk reward dia? Kenaikan bagi 1 ni disebabkan dia dalam mode bagi wave 3, okay, dia medium risk. Okay, medium risk. Yang mana kenapa medium risk? Kenapa tak low risk padahal kita berada di satu kenaikan yang besar? Sebab dia adalah, kenapa tak low risk? Kalau you beli sekarang, kalau kenaikan bagi penghujung 5 ni tak mencapai 3% break even, okay, bermaksud ia tak boleh terminate lagi. So harga tersebut akan reverse bagi wave 2 lah. So harga ada kemungkinan akan turun lebih rendah sedikit daripada position pembelian you sekarang. That's why, okay, dia berada di medium risk. Selepas saja tamat 2, kenaikan selepas tu bagi 3, okay, barulah harga tu akan naik lebih tinggi daripada position you. So that's why dia medium risk kalau sekarang ni. Tapi kalau you tunggu sekejap lagi, monitor sekejap lagi, okay, bagi masa sekejap lagi untuk harga emas ni kembali membuat retracement bagi wave 2. Dekat mana kawasan wave 2 ni? Okay, dia di antara kenaikan 1 ni jugalah. Yang mana nanti kita akan tarik Fibonacci zone, okay, iaitu di paras 0.5. Paras 0.5 dan paras 0.618. Bacaan standard bagi wave 2. So itu adalah low risk zone bagi kenaikan seterusnya 3. Okay, kenaikan seterusnya 3. Jadi sekarang ni kalau kita nampak harga memang dalam keadaan untuk kenaikan. Okay, kenaikan bullish movement impulsif. Dah tamat dah. Okay, penurunan yang sebelum ni kita cerita secara setiap minggu, secara setiap bulan bermula daripada saya ingat kita bila jangkaan penurunan ni lebih kurang April dan juga March lah. Okay, starting daripada March, April, okay, kita menceritakan tentang penurunan harga emas ataupun retracement harga emas bagi wave 2 sehingga kepada bulan ni, okay, telah tamat. Finally cycle tersebut telah tamat, yang mana cycle tersebut ambil masa lebih kurang berapa lama? Lebih kurang 155 hari. Berapa bulan tu? 155 hari. Berapa bulan 155 hari? Okay, Kurang 5 bulan. 5 bulan macam itulah. Okay, 5 bulan. Okay, kalau kita lihat 5 bulan bagi wave 2. Okay, size dia. Okay, size dia boleh dikatakan
tally lah dengan kenaikan satu, iaitu kenaikan satu ambil masa 218 hari. Iaitu kalau 218 hari ni lebih kurang 7 bulan. 7 ke 5 bulan ni kita katakan dia punya movement dari segi masa seimbang lah. Which is dia adalah pada degree yang sama. Okay, wave 1 major dan wave 2 major adalah pada degree ataupun sizing yang sama. Sekarang ni kenaikan bagi wave 3 major. Okay, kenaikan ni macam saya katakan tadi, ini adalah kenaikan yang besar, kenaikan secara long term. Kenaikan ni akan lebih daripada sebulan lah. Okay, dan jangkaan kenaikan ni sebelum ni kita katakan 2100. Sebab apa? Sebab kita tak boleh tarik Fibonacci punya bacaan. Tapi disebabkan wave 2 ni dah form. Okay, you lihat wave 2 ni dah form. Okay, Fibonacci ni saya delete dulu. Okay, disebabkan wave 2 ni dah form, kita dah nampak dah penamat wave 2 di mana. So sekarang ni secara ukuran Fibonacci kita boleh nampak bacaan bagi wave 3 tu dekat mana. Okay, bacaan bagi wave 3 dekat sini. Sekejap Okey, saya rasa Mr. Knight line tu lagi kali hilang. Tunggu lagi sekali ya. Test 1 2 3. Okey, dah. Okay, boleh saya sambung balik Jelas tak suara saya? Jelas, jelas. Okay, jelas Okay. So kejap saya nak tunjukkan bagi bacaan Fibonacci bagi penamat wave 3. Ini adalah pada minimum level Kita ambil bacaan 0.618. So probability bagi 0.618 ni tinggi lah. Okay, boleh dikatakan 70 to 80%. Most of wave 3 memang dia akan ending atas daripada level ni, iaitu 0.618. Sorry, bukan 0.618 tapi 1.618. Dia adalah common level. Okay, kena tahu common level ni bermaksud this level kalau katakan ada wave 3, memang 3 tu selalunya akan tamat at this level. Okay, kalau you lihat 1.618. Kalau dilihat dari segi bacaan Fibonacci dia memang tinggilah sebab this size adalah size yang besar. Okay, berapa bacaan dekat sini? Siapa boleh baca? Okay, ini adalah bacaan harga dia. Ni kalau dari segi Fibonacci So Fibonacci bagi wave 3 ni very famous lah. Okay, dia punya probability kenaikan dia tu memang sangat, orang kata apa, sangat kerap dia akan sampai at this level. Kalau dia tak berlaku any extent, okay, lepas this level ataupun berdekatan dengan this level, wave 3 tu akan tamat. Tapi kalau katakan berlaku any extension, dia akan naik lagi jauh. Dia akan go further lah from this level. Okay, next level kita ada 2.0, 2.618, kemudian 3.618 dan juga 4.618. Itu kalau katakan jadi extension. Tapi kalau katakan jadi standard wave 3, destination dia adalah pada 1.618 punya level. Kalau lihat di sini 1.618 punya level adalah pada paras harga 2562. Berapa 2562 tu?
2562 adalah $2,562 per ounce. Berapa jarak dia daripada harga sekarang? Jarak dia daripada harga sekarang adalah lebih kurang 33% lagi kenaikan. Itu adalah our latest analysis sekarang. Yang mana ini bukan kita tukar kita punya analisis ya. Okay, analisis kita tidak bertukar. Masih lagi sama. Cuma kita establish penurunan wave 2 dah tamat. Jadi naik apa jadi zon-zon yang kita sebut sebelum ni 1800. Okey, 1800 tu okey kita dah boleh lupakan lah yang mana wave 2 tersebut okey kita dah establish dari segi analisis kita tamat pada 1810. Kalau you lihat dekat sini saya dah tanda 1810 ni as invalidation level. Bermaksud kalau katakan harga buat retracement penurunan, selagi dia tak cross this 1810, harga tak akan turun pada 1800 lah. So kita bias for now, harga akan terus moving up. Okay, walaupun akan ada retracement bagi wave 2 tadi, okay, wave 2 tersebut takkan turun lebih daripada 1810. Okay, untuk pastikan wave 2 tu valid, dia tak boleh turun lebih rendah daripada 1810. So from that level 1810 is the lowest for now dan harga akan terus menuju membuat kenaikan lah untuk the new all time high. Yang mana dari segi kiraan Fibonacci kita 2562. Kalau lihat 2562 ni memang jauh. Okey, 2562 ni memang jauh. Kalau daripada setengah orang tu, kalau kita tunjuk memang di luar daripada jangkaan. Tapi ini adalah jangkaan dari segi Fibonacci lah. So Fibonacci ni, okey, memang kalau katakan kita letak pada certain level, memang level tersebut tidak ditambah ataupun tidak dikurang. Memang bacaan dia fix. Kalau katakan bacaan dia generate 2500, bermaksud betul lah 2500 tu adalah jangkaan dari segi Fibonacci. Dia tak ada sebarang penambahan kalau kita drop down the level ke tidak. Okey, dekat mana kita pointkan Fibonacci tu, dekat situ dia akan ambil kiraan bagi extension 1.618. For the next, okey, kemungkinan besar harga akan terus membuat kenaikan melebihi 2100 dan akan menuju ke dia punya Fibonacci level lah, iaitu 2562. Kalau katakan tak cross 2652 pun, tapi kemungkinan besar berdekatan dengan level tersebut. Okey, berdekatan dengan 2500 tak pun 2400. Okey, berdekatan dengan level 1.618 bagi penamat wave 3. Okey, yang mana dalam wave 3 macam saya katakan tadi, corak dia adalah corak 5 wave. Jadi dekat sini, adakah kita boleh ke kalau kita beli dan jual banyak kali dalam sepanjang siri kenaikan ni? Jawapan dia boleh. Kalau kita lihat tadi ukuran dia 33%. So dekat situ banyak ruang dan banyak peluang untuk kita susun strategi untuk buat repeatable cycle lah kita panggil. Sama ada untuk compounding ke tidak compounding ke, tapi boleh buat banyak kali punya cycle. Okay, so for now establish untuk wave 3 tu dah start. Sekiranya sebarang penurunan selepas ini tidak melepasi 1810, okay, this analysis akan always valid lah, which is kita vote untuk bullish. Yang mana bearish yang kita dah berbincang hampir 5 bulan lebih, 6 bulan lebih telah finally tamat. So siapa yang menunggu yang 6 bulan, 5 bulan menunggu tidak letakkan position untuk GAE, so penantian anda telah tamat lah. Okay, penantian anda telah tamat. So sekarang ni dah boleh susun strategi lah. Okay, strategi apa nak digunakan untuk wave 3 ni? Okay, selagi dia tak turun melepasi 1810. Apa jadi kalau terus turun melepasi 1810 naik? Bermaksud penurunan wave 2 masih belum tamat. Dia buat yang kita panggil sebagai complex correction. So complex correction dia ada kiraan dia. Tapi zone adalah zon yang lebih kurang sama, iaitu 1800 sehingga 1615. Cuma kita tak bincang benda tu supaya kita tak jadikan kita punya analisis ni kompleks. For now saya ceritakan apa yang kita bias. Selagi harga above 1810,
Okay, positif untuk harga naik terus lebih tinggi daripada 2100. Okay, dapat tak? Okay, so itu updated analisis kita lah. Okay, analisis kita tidak berubah, masih lagi sama, on track, cuma kita dah move on. Okay, wave 2 telah establish tamat pada minggu lepas, alhamdulillah. So sekarang ni starting for cycle wave 3. Mr. Okay, Nat, bagian Mr. tanya. Nat, buy zone yang baru apa? Okay, buy zone yang baru macam saya katakan, if you buy now, okay, you dalam keadaan pergerakan solid bullish ke atas. So risk dia adalah medium. Sebab apa saya katakan medium? Okay, ini saya cerita senario. Kenapa kalau beli sekarang dia adalah medium risk. Okay, kalau you beli sekarang, okay, harga dalam keadaan kenaikan untuk melengkapkan wave 5. So tadi wave 5 kalau tarik Fibonacci adalah around 1950, betul? Okay, beli sekarang around 1950, okay, adalah 1.9% lagi kenaikan. Okay, kemudian kalau katakan lengkap di 1950 wave 1, apa yang dia akan buat? Dia akan membuat penurunan bagi wave 2. Yang mana penurunan bagi wave 2, dia punya limit adalah 1810. Bermaksud kalau kita ambil daripada you beli sekarang, kemudian potential penurunan dia for this analysis valid 1810, risiko, okay, ataupun risk adalah sebanyak negatif 5.6%. Okay, so kemungkinan dekat tengah-tengah ni lah. Dekat tengah-tengah ni, ini jangkaan bagi bacaan 0.5 punya level bagi Fibonacci. Jangkaan dekat tengah-tengah ni. So maybe you akan floating around 2 or 3%. Kemudian harga akan mula membuat kenaikan balik. Sebab apa? Sebab kita dalam satu kenaikan major wave yang besar ke atas. So after that harga akan terus naik lah. Macam saya katakan, at least 2100 dia akan naik. So untuk naik ke 2100, potential dia adalah 9%. So 9% on potential of profit versus negative 5% potential of loss. So kat situ, itu padan dengan risk reward ratio untuk medium risk. Bagi pendapat saya. Okay, which is apa yang saya gariskan on risk reward bagi medium risk adalah potential on reward and risk lebih kurang sama, between at same level, dan juga entry on the end of impulsive wave dalam satu structure impulsif yang besar. So itu adalah pendapat saya on medium risk punya entry. Okay, tapi for siapa yang boleh bersabar lagi, okay, untuk dapat the best entry adalah entry di kawasan 2 ni, which is reading for 2 kita tak dapat lagi ya. Okay, tak ada lagi bacaan untuk zone 2. Tapi zone 2 apa yang boleh saya katakan around this level, iaitu around 1850, 1840, okay, around this level. Okay, sepanjang kenaikan yang telah berlaku, itu adalah entry bagi zone 2. Dan zone 2 ni will be the low risk punya zone. Sebab apa low risk punya zone? Okay, lihat pada dia punya roadmap. Selepas saja wave 2 ni tamat, apa akan jadi? Dia terus akan naik untuk wave 3. Macam apa yang berlaku minggu lepas, iaitu lepas saja 2 tamat, okay, dia tak buang masa, dia terus naik untuk wave 3. Walaupun baru wave 1 bagi 3. Sama juga akan berlaku. 2 ni tamat, dia akan terus naik 3. That's why dia akan jadi position on low risk this area. Okay, dapat tak Gemus? Okay, which is kalau beli malam ni juga, okay, position will be medium risk. Sebab apa? Sebab ada potential you kena hold waktu retracement for 2. Kemudian baru harga akan naik on 3 in 3. So 3 in 3 minimum adalah 2100. So you akan profit juga. Cuma tempoh hold you lama sikit. Because of why? Because you beli dekat ending wave 1. Maybe you kena tahan floating di wave 2 nanti. Medium risk. Tapi if you tunggu harga buat retracement turun ke 2, at that point is low risk. Because of why? Dekat situ low risk. Sebab 2 tamat saja dia akan terus membuat kenaikan 3. So you tak ada time for drawdown. Ni kita panggil sebagai drawdown. Drawdown tu adalah
tempoh ataupun period you floating. Okay, you floating ataupun sebelum you hit break even, itu kita panggil drawdown period. So kalau beli sekarang, you ada drawdown period, which is itu kita letakkan sebagai medium risk. Tapi kalau you tunggu sikit lagi, beli di low risk boleh dikatakan kita tak expect for any drawdown. Sebab apa? Sebab terus akan ada kenaikan bagi wave 3. Okay, faham tak Uncle Mus? Explanation saya. Okey. Okay, faham Yang lain Maknanya macam mana? kita belum boleh ukur nombor dua kan. Okay, 2 kita tak boleh ukur, tapi 3 Satu belum major. tamat. 2 Mana kita satu? tak boleh ukur lagi. Okay, tapi 3 major yang macam saya bagi tahu tadi, kenaikan ni akan berlaku sampai mana? Kenaikan ni ada potential akan hit 2,500. Macam yang kata sebelum ni kan. Okay, kenaikan tu akan 2,100. Kita katakan kenapa kita target 2,100 dulu? Sebab kita tak boleh tarik Fibonacci lagi. Sekarang ni dengan kita establishkan wave 2 tamat, kita dah boleh tarik Fibonacci. Bila tarik Fibonacci, level yang ditunjukkan pada kita adalah 2,500. Daripada level sekarang ke 2,500 adalah 33%. Okay, 33%. Tadi dah tengok kan? Okay, cuma if you buy now, it's a medium risk. So medium risk macam yang position yang saya cadangkan adalah 40 to 50% over capital, over total capital. Kan, medium risk. Low risk baru access for 100% total capital. Okay, so rancanglah you punya strategi macam mana. Adakah you nak starting from now at a medium risk punya position? Okay, ataupun you masih lagi nak menunggu, itu up to you lah. Okay, macam mana pun. Okay, tapi untuk pembelian sekarang, okay, sekarang ni adalah kenaikan bullish. So memang dari segi pandangan analis, macam saya memang advisable. Cuma macam saya bagi tahu tadi, now is a medium risk. If you monitor sekejap lagi for down wave 2, so it will be at low risk punya zone, insyaAllah. Maaf, ramai yang tunggu 1800, kecewa sebab tiba-tiba nak uptrend, tak sempat beli harga paling rendah di 18.10, 18.20. Sebelum ni diberitahu high risk untuk beli. Yes. Okay, memang sebelum ni jangkaan kita is high risk. Because kenapa high risk? Sebab kalau kita lihat, kalau katakan kita beli pada waktu tu, dan sebab tu kita katakan this is adalah orang kata apa, analysis probability. Okay, kita lihat for the best, kita cari for the best. Okay, kalau katakan ditakdirkan dia tak stop di 18.10, dia keep turun. Kalau you lihat ruang untuk dia turun, okay, sampai ke invalidation level, ruang dia ada lebih kurang 10% lagi. So you ada potential untuk draw down 10%. Okay, ada jangkaan untuk you draw down negative 10%. That's why waktu tu adalah high risk. Tetapi wave 2 berjaya stop. Ni di luar orang kata apa, kontrol seorang analis lah. Orang analis ni dia hanya analyze pergerakan harga and possibility yang akan berlaku. Dan apa the best advice yang dia boleh bagi. Okay. So saya pun tak tahu dia akan stop on 18.10 dan establish 2 tu tamat. Kalau tahu awal-awal 18.10 tu dia tamat, so 18.10 will be the low risk punya buy zone. Tapi for now, lepas berlaku kenaikan yang sangat orang kata apa, volatile, itu menunjukkan pergerakan bagi wave 3 punya permulaan. So kita akan establish dekat sinilah penamat di 18.10. So actually, kalau daripada pandangan saya lah, taklah kecewa sangat. Because apa? Sebab kita punya penantian akhirnya tamat. Kalau siapa follow this analysis, daripada bulan 5 lagi, okay, kita target for downtrend. Akhirnya tamat dah this downtrend. And then for now, kenaikan. Okay, peluang kenaikan untuk wave 3. Kalau you lihat, wave 3 kenaikan lagi 33%.
tak ada, orang kata apa, tak ada ruang untuk rugi pun sebenarnya. You hanya terlepas di awal kenaikan. Yang hanya kenaikan tu baru 6%. Ada lagi baki possibility 33%. Okay? 33%. Kenapa saya punya analisis on penurunan ni saya begitu detail? Disebabkan apa? Disebabkan if saya tak detail on penurunan ni, okay, setiap kali penurunan, okay, mesti akan ada buy signal daripada saya. That's why penurunan wave 2 ni saya sangat berhati-hati. Sebab apa? Sebab ini adalah penurunan pada struktur yang besar. That's why setiap penurunan tu memang saya jangka on the maximum level, bukan minimum level. Kalau katakan minimum level, kalau you nak tahu, on the minimum level, sebenarnya saya dah boleh bagi signal beli. Ni kalau tanya on minimum sebab minimum level untuk wave 2 capai adalah 0.5. Okay, lebih 0.5 ke atas, 0.5 to 0.3. Ada tak 0.3? Sekejap Okay, 0.5 ke 0.3. Bermaksud di awal, seawal 1900, saya dah bagi signal low risk buy zone. Okay, kalau you lihat, low risk buy zone di 1900. Harga turun sampai di 18.10. You punya drawdown dah negatif 4. Kalau katakan dia tak tamat di 18.10, okay, dia turun lebih rendah lagi. Okay, katakan di 1,700 something. Drawdown you dah negatif 7. That's why semasa penurunan ni, okay, saya as analyst memang saya pastikan penurunan tu saya tak ambil on minimum level. Saya ambil on common level, yang mana common level tu bukanlah pada minimum. Okay, yang mana common level tu yang saya gunakan adalah golden ratio 0.18. Kalau you lihat, harga mendekati this golden ratio. Cuma dia tak berjaya hit golden ratio ni lah. Jarak hanya 0.9%. Supaya apa? Supaya kita tak tersilap beli di atas ni. Okay, beli di atas ni, kalau katakan saya ambil on level yang disuggestkan wave 2, sebenarnya 0.3 dah boleh start dah. Okay, 0.3 kalau ramai-ramai beli on low risk, okay, semuanya beli total capital yang ada, okay, sampai drawdown dekat sini. And then kalau kenaikan sekarang ni, profit baru berapa? Okay, profit baru 1.5. 1.5 masih lagi dalam jangkaan spread. Faham tak? Okay, that's why semasa penurunan, memang saya punya analisis memang sangat strict. Sebab apa? Sebab saya nak pastikan, okay, tak terbeli di awal Fibonacci level. Sebab Fibonacci level yang digariskan dalam elite wave ni sangat banyak. Cuma kita boleh filter down yang mana paling commonly hit. Tapi untuk style kenaikan pula, yes, kenaikan saya akan ambil on minimum level. Kenapa kenaikan ambil on minimum level? Supaya, okay, kita nak dia capai level tu pada higher percentage. Sebab on the extension level, percentage dia ada kurang berbanding minimum level. So dekat situ dia punya win rate dia lebih rendah. That's why on kenaikan saya always pilih yang minimum. On penurunan, saya bukan ambil yang maksimum, tapi saya ambil median. Which is yang paling banyak skor. Okay, faham tak? Memang ramai yang, saya tak nafikan, memang ramai kecewa. Saya katakan harga tak capai 1,800, tetapi ini adalah untuk kebaikan semualah. Kalau dari pandangan saya sebagai analis, kalau katakan saya tak pilih 1,800 tu as the level yang kita target, macam saya katakan tadi, bulan 8 pun kita dah start dah on layering low risk. Low risk punya zone ni, kalau katakan downtrend, you kena ambil betul-betul dekat bawah. Kalau katakan you ambil dekat tengah-tengah, okay, you dah low risk. Low risk tu description macam saya bagi tahu tadi. Okay, 100% over capital. Kan? Dah boleh staging sampai habis semua. Misalnya macam tu. yang 1810
dia wave 2 ni, dia Fibonacci berapa? Compare dengan wave 1. 1810 Fibonacci adalah Fibonacci 0.18. Golden ratio. Golden ratio punya. 0.618. Ya, betul. So Dia 0.618 ni kalau wave 2, okey, kalau wave 2, kalau katakan ada 10 jenis wave 2, okey, 8 wave 2 tu akan lebih daripada 0.618. Baki 2 tu je akan stop sebelum 0.618. okey. Ni antara contoh lah, dua yang Kalau tak sampai. dia Fibonacci ni, kalau selepas 0.618 tu, apa lagi next level dia? Selepas ni untuk wave 2, setiap bacaan wave dia ada Fibonacci punya level yang berbeza. Selepas 0.618 adalah 0.786. Okey, maknanya dia masih ada lagi kemungkinan, tapi mungkin kecil lah kemungkinan. Dia nak Okey, turun 0.7. kemungkinan untuk masuk balik dalam blue zone, bukan purple zone ni, purple buy zone ni, macam katakan kena break invalidation level tu. Maksudnya wave 3 belum activate. Tapi for now, ini saya belum delete lagi lah. Sebenarnya saya dah boleh delete dah benda ni. Disebabkan wave 2 tu kita dah consider tamat, boleh delete dah sebenarnya benda tu. Okay. Kalau dia break balik invalidation level ni, okay, barulah kemungkinan this buy zone kita yang lepas tu akan activate balik. For now, okay, yang ni kita boleh hilangkan dulu. Okay, kita boleh hilangkan dulu. Sebab apa? Sebab invalidation level kita adalah 1810. Okay, 1810 ke atas adalah wave 3. Sampai mana? Sampai $2,562. If you buy sekarang, macam saya katakan tadi, medium risk. Sebab apa? Sebab ada potential of drawdown. Cuma you drawdown dalam keadaan pergerakan motif. Okay, dia beza drawdown dalam keadaan korektif dan drawdown dalam keadaan motif. Which is drawdown dalam keadaan korektif, okay, risk dia lebih besar berbanding drawdown dalam keadaan motif. Sebab apa? Sebab you tengah drawdown ataupun you tengah negatif dalam keadaan downtrend. So which is downtrend tu you tak boleh jangka tamat sampai mana. Tetapi kalau you drawdown dalam keadaan motif, okay, you boleh jangka limit dia sampai mana saja untuk pastikan analisis you masih lagi valid. Macam tu. Okay, let's say wave 3 dah bermula. Dalam perjalanan dia nak menuju ke puncak wave 3, kita mungkin ada beberapa siri buy sell kot. Yes, insyaAllah kita akan ada beberapa siri buy sell lah. Which is, okay, macam mana strategi on buy sell ni? Yang pertama sekali, okay, disebabkan kenaikan ni adalah kenaikan yang secara motif. Okay, maybe kita akan tackle 1, 3 dan 5. Okay. Seandainya 1, 3 dan 5, which is 3 tu akan jadi satu pergerakan yang besar lah. Maybe 3 ni akan melebihi 10 ke 15% ke atas. So sepanjang 10 ke 15% tu, kalau you nak pecahkan lagi boleh lah. Sama ada kalau yang pandai wave tu, maybe dia boleh ambil sub wave dalam tu 1, 3 dan 5. Ataupun dia boleh buat secara orang kata apa, entry. Kalau yang mana dah melebihi 10% profit, 20% profit, dia terminate. Ada sedikit retracement, dia buy back pun boleh. So pelbagai orang kata apa, pelbagai strategi boleh digunakan. Okay, you boleh recycle balik strategi yang berlaku di wave 1 ni. Kan, kenaikan wave 1 ni kan. Boleh recycle balik strategi apa yang you pakai di wave 1 ni. Yang ada di wave 1 ni, macam saya beritahu, okay, sepanjang kenaikan wave 1 sebelum stop level, memang semuanya adalah advisable untuk JE. So nanti kalau katakan kat sini pun kita akan ada stop level lah. Stop level ni kita akan bagi ruang berapa persen? Kita akan bagi ruang at least 4% dekat sini. Nak letak 4%. Kalau katakan stop wave 3 dekat sini kan, so kita letakkan 4%.
So 4%, so maybe sampai 2,461. Okay, 4% dia macam ni. Okay, ada apa-apa soalan lagi tak? Untuk teknikal. Okay, kalau kita relate balik dengan all time high, so sebab kalau 2005 ni memang Okay. among all time high kan, and then kita pernah disebut itu masa Mr. nak bincang GCA, kita target sampai 2,500 kan. Tetapi sekarang kalau betul. kita ni, ini adalah wave 3, maknanya wave 5 tu lagi tinggi lah. Betul. Yes, insyaAllah wave 5 akan jadi lebih tinggi. Okay, yang mana ini kalau jadi standard 3 kalau katakan disebabkan ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 dalam penghujung wave 5, okay, ada potential dia jadi diagonal. So diagonal tu maybe dia akan tamat di level 1.0 ataupun 1.2, tapi yang tu masih lagi above. Kalau lihat 1.0 adalah 2,200. Cuma macam mana nak tahu diagonal ataupun tidak, okay, itu akan bergantung pada wave 4. So sekarang ni wave 3 memang kita letak dulu kita punya bias pada 1.6 lah. So 1.6 katakan dekat 2,500. Maybe dia tak hit betul-betul figure ni 2,564, maybe 2,500 berdekatan dengan this level ataupun dia lebih sikit from this level. Okay, tapi kalau katakan dia jadi extend, dia akan jadi lebih tinggi. Okay, kalau extend, the next level will be dekat kawasan sini 3,000. So macam saya katakan, if kenaikan wave 3 ni, okay, kalau katakan extend, itu akan lebih daripada jangkaan kita. Tapi kalau katakan dia jadi on minimum, yes, dia akan lebih kurang 1.6. So 1.6 untuk 3, kemudian dia buat penurunan untuk wave 4. Okay, wave 4. Wave 4 tu around 20 to 30% daripada keseluruhan panjang wave 3. Kemudian akan naik wave 5. So wave 5 ada possibility akan lebih daripada 2,500. Ada possibility tidak. Sebab 5, you kena faham on 5, dia ada satu pattern yang kita panggil sebagai failure 5 ataupun truncation 5. Apa truncation 5 ni? Truncation 5 ni bermaksud 5 dia rendah daripada 3. So kalau jadi failure 5 ni ataupun truncation 5, so 5 dia around bawah daripada 2,500. Macam tu. Okay, dapat tak Kemus? Okay, ada possibility 5 tu akan above 2,500. Ada possibility tidak. Disebabkan kita ada pattern failure 5. Hello. Hello, mic test 1 2 3. Boleh dengar tak suara saya ni? Boleh. Okay. Mungkin saya punya line pun problem. Tapi Uncle dapat tak apa yang saya beritahu tadi? Tak dapat. Oh, tak dapat Okay. Ada possibility wave 5 lebih daripada 2,500, ada possibility tidak. Sebab apa? Sebab wave 5 ni ada dua kemungkinan. Ada possibility 5 ni lebih tinggi daripada 3. Ada possibility 5 ni lebih rendah daripada 3. Which is dia tak lepas level 3 ni. So around 2,400, 2,300 macam tu. Oh, dia boleh? Boleh. Boleh. Yang ni kita panggil sebagai failure 5 ataupun truncated 5. Oh, okay. Ni panggil failure 5 lah. Failure 5 ni menunjukkan yang mana volume dah terlalu kurang dalam market untuk push harga lebih tinggi. So selepas berlakunya failure 5, kebiasaannya after berlakunya failure 5, okay, harga akan dump secara volatile. Sebab apa? Sebab dari segi psikologi harga tu dah memang dah di hujung tanduk dah. Lepas dia tamat 5 tu dia akan terus jatuh dengan banyak. Macam tu. Tu kalau berlaku failure 5 lah.
kebiasaannya selepas failure 5 memang harga akan very volatile. Dia akan betul-betul jatuh lah. Ibarat orang panggil crash lah harga tu. Okay, tapi macam failure 5 ni pun dia adalah very rare case lah. Kalau katakan ada 10 wave 5, okay, 2 ke 3 wave 5 tu kebiasaan dia jadi failure 5. Selebihnya semuanya 5 di atas 3. Sangat jarang lah nak jumpa 5 ni bawah 3, tapi ada. Okey, ada apa-apa lagi soalan tak? Saya dah tak ada dah. Okay, tak ada. Yang lain? Ada lagi soalan untuk technical analysis? Okay, any more question? No Sengat more. ya. Okay. No Tak ada, more. eh? So No far, more. so good. Tak ada. Alhamdulillah. Okey. Sekiranya tak ada, saya rasa tamatlah Mr. untuk sesi. Mr. Mat, bagi satu soalan kuis. Okey. Kisahlah daripada fundamental ke teknikal, tak kisah. Okey. Saya rasa teknikal lah kot. Okey, teknikal. Okey, dalam kenaikan wave 3, okey, dari segi Fibonacci, okey, common level untuk wave 3 adalah bacaan dia berapa? Berapa bacaan Fibonacci untuk wave 3 selalunya? Macam kita bincang tadi. Paras 2500 tu. Penghujung wave 3. Penghujung wave 3 selalunya bacaan Fibonacci dia berapa? Okey, ingat. Ini terbuka kepada semua lah. Kalau tak tepat pun hampir-hampir pun boleh lah. Siapa Dia bukan harga emas tapi Fibonacci level tu. Yang point something tadi. 0.5 atau 0.618 ataupun yang tu kan? 1.6 lah. Silap. 1.6. Tu ada jawapan. 1.6. Okey, ada jawapan yang tepat lah daripada Mama. 1.618. Tahniah. Okey, itu adalah dia punya bacaan penuh lah. 1.618 dekat sini. Okey, tadi mana ni? Saya punya level, kejap saya padam. Ni. Saya zoom in Ni. 1.618 ni merupakan bacaan Fibonacci Excel lah yang paling famous untuk wave 3. Okey, 1.618. Okey, so dekat situ tahniah kepada Mama. Okey, berjaya menang pada malam ni. Okey, saya rasa itu saja untuk sesi Market Outlook pada malam ni. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi on the next Market Outlook. So itu saja untuk malam ni. Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, terima kasih Mr. Naik untuk Market Outlook pada minggu ni. Dan terima kasih pada semua yang menyertai Zoom session kita pada malam ni. Moga apa yang disampaikan pada malam ni bermanfaat kepada semua. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.